Tetapi Perdana Menteri, tuan-tuan, dia boleh membuktikan, dia mampu, dia boleh, dan dia boleh menunaikan janji. Termasuklah saya hari ini menunaikan janji bantuan awal persekolahan RM100 di sekolah kebangsaan Bunuhan. Iaitu tuan-tuan, janji yang kedua. Sebab tahun lepas dah bayar, tahun ni bayar lagi. Termasuk BRIM 2, termasuk BRIM anak muda yang baru. Tuan-tuan, dia mampu kan? Ini sudah cukup untuk membuktikan Perdana Menteri seorang yang syirik. Apatah lagi, tuan-tuan, jika sekiranya kita memberikan mandat 2/3 majoriti kepada kepimpinan beliau. Saya cukup yakin dalam tempoh 4 hingga 5 tahun akan datang, lagi banyak yang dilakukan untuk memastikan negara kita boleh mencapai hasrat menjadi sebuah negara yang maju, yang lebih kuat, yang lebih cemerlang sebenarnya. Sebab itu, apabila di negeri Kelantan ini, persiapannya dengan adanya guru penghubung, guru muda, guru cyber berupa ustaz muda, tuan-tuan, pada saya, di sinilah bermulanya nanti akan berlakunya satu gelombang untuk memastikan kerajaan 2/3 majoriti boleh dicapai. Gelombang, gelombang, saya cukup yakin. Jaga-jaga saja. Ya. Saya cukup yakin mengenai kesedaran ini. Sebab apa, tuan-tuan? Memang pada saya, kalau tuan-tuan tanya saya, ya, kita perlukan bukan sahaja setakat kemenangan, tetapi kemenangan 2/3. Asal saya akan mudah saja. Sebab kita berhadapan dengan segelintir dan sekumpulan mereka yang tidak matang. Dan untuk berdepan dengan yang tidak matang ini, tuan-tuan, nama sahaja mereka ini memperjuangkan demokrasi dan sebagainya. Tetapi sebenarnya tidak matang. Maka kita perlukan two-thirds majority. Kalau saya boleh ambil perbandingan, tuan-tuan, di Amerika, ya, apabila dulu berlaku sedikit kekecohan tentang pengiraan undi, ketika Bush berlawan dengan Al Gore untuk jawatan Presiden Amerika, maka kes ini, tuan-tuan, dibawa sehingga ke Mahkamah Agung Amerika. Dan akhirnya Mahkamah Agung Amerika membuat keputusan mengekalkan keputusan Mahkamah di Florida yang mengekalkan kemenangan itu berpihak kepada Bush. Tapi tuan-tuan lihat, tidak berlaku demonstrasi, tidak berlaku sebarang provokasi dan sebagainya. Mereka menerima kerana kematangan. Tetapi di negara kita, tuan-tuan, kalau saya boleh mengambil contoh apa yang berlaku di Perak. Apabila 2 adun PKR dan seorang adun daripada DAP keluar parti menjadi bebas, dipanggil oleh Sultan Perak, ya, dipanggil oleh Sultan Perak yang juga pernah menjadi ketua hakim negara. Sudah tentu dia faham undang-undang. Apatah lagi undang-undang kerajaan negeri Perak. Dia panggil, dia tanya, kamu ni sokong siapa? Tiga-tiganya menjawab bahawa kami sokong BN. Sebab itulah Sultan Perak, Sultan Azlan buat keputusan supaya BN melantik seorang menteri besar baru. Maka Dr. Zamri dilantik sebagai menteri besar baru. Tetapi pembangkang tidak boleh terima, tuan-tuan.
Walaupun sebenarnya Sultan Perak bertindak menggunakan undang-undang negeri Perak, apatah lagi dia pernah menjadi ketua hakim negara, dia paham undang-undang, apatah lagi dia hanya kepada 3 orang. Terbukti bahawa majoriti sekarang berpihak kepada PN. Mereka tidak menerima, tuan-tuan. Sebab itulah mereka baring atas jalan raya, sekat kereta Raja Muda untuk pergi ke Dewan Undangan Negeri. Speaker lama tu tak nak tinggalkan kursi speaker, dia duduk juga atas kursi speaker 5 jam sehingga terpaksa diangkat untuk dialih. Bukan susah saja, tuan-tuan. Mereka bersidang di bawah pokok. Makan apa, tuan-tuan? Tidak makan. Kalau dulu orang kata ada kerajaan di langit, ada kerajaan bawah pokok. Inilah, tuan-tuan. Tidak makan, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan, kenapa saya mengatakan 2/3 majoriti ini penting. Kita bersyukur kalau sekiranya kita memperoleh ini. Dan ini, tuan-tuan, menjamin sebenarnya, ya, menjamin Perdana Menteri, tuan-tuan, boleh membawa kita ke arus perubahan yang lebih menyakitkan. Tempoh 3 tahun ini pun, tuan-tuan, dia menunaikan janji bukan setakat 114 touch point yang disebut dalam bajet 2013, termasuk green, termasuk takaful parti dan sebagainya, tuan-tuan. Tetapi yang ditunaikan yang besar-besar, termasuk menghapuskan ISA, termasuk, tuan-tuan, menghapuskan akta darurat, termasuk dia melaksanakan pemindaan terhadap akta sehingga wujudnya akta perhimpunan aman. Termasuk, tuan-tuan, dia sudah meminta akta universiti dan universiti college. Dia dah buat semua, tuan-tuan. Yang besar-besar ni, yang kadang-kadang saya ahli majlis tertinggi UMNO, tuan-tuan, dalam masyarakat MT ada yang membantah, ada yang tidak bersetuju. Macam ISA, saya salah seorang yang tidak bersetuju. Perdana Menteri kata, kena berfikir di luar kotak. Itu ayat Perdana Menteri. Kadang-kadang saya pun rasa malu. Ya. Kita berfikir di luar kotak. Sebab itu, tuan-tuan, saya pun risau. Saya ni relevan lagi ke tidak? Bila Perdana Menteri kita kata, masa jawab dalam masyarakat MT, kena berfikir di luar kotak. Saya, dia kata, mewarisi jawatan Perdana Menteri dalam keadaan, dia kata, berlaku perubahan pemikiran rakyat, berlaku kewujudan keberbanggaan masyarakat. Sudah ada generasi Y yang semakin mencabar. Perdana Menteri, tuan-tuan, dia bersiap sedia sebenarnya, tuan-tuan. Dia tahu. Dia bukan setakat berhadapan dengan kita. Dia juga berhadapan dengan guru muda, ustaz muda. Ya. Dia berhadapan dengan generasi Y.